Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah nama saya Muhammad Akramuddin bin Anwar dan pada hari ini saya akan membentangkan satu tugasan dua iaitu pentaksiran berterusan saya. Tugasan dua pertembangan PIMK 3242 Pengajian Akhlak Islamiah. Jadi pensyarah saya iaitu Ustaz Muhammad Yusaini bin Wi dan sekarang saya telah memilih untuk tugasan dua pembentangan ini iaitu salah seorang tokoh yang amat mulia untuk menceritakan kepribadian dan antara sumbangan-sumbangannya iaitu tokoh Imam Syafi'i. Okey, kita tengok sedikit sebanyak tentang biodata Imam Syafi'i. Jadi nama sebenar Imam Syafi'i ini ialah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin As-Sa'id bin Ubay. Tempat lahir beliau adalah di Gaza, Palestin dan beliau dilahirkan pada tarikh iaitu tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Tarikh meninggal dunia pula adalah pada tahun 204 Hijrah pada malam Jumaat dan dikebumikan selepas asar keesokan harinya. Dan beliau telah dimakamkan di Mesir. Dan beliau juga adalah salah seorang daripada 4 mazhab iaitu mazhab Syafi'i. Okey. Jadi sekarang kita bergerak kepada kepribadian mulia Imam Syafi'i. Jadi siapakah Imam Syafi'i ni sampai orang selalu sebut tentangnya? Jadi kita boleh lihat sedikit sebanyak ya. Beliau dikenali bukan sahaja kerana keilmuan yang ada pada dirinya tetapi juga kekaguman orang ramai kepada akhlak dan peribadi yang cukup mempersonakan sepanjang beliau hidup. Tak, nampak tak? Kita tengok di sini bukan kerana dia ni dikenali sebab ilmunya sahaja. Disebabkan ilmunya sangat hebat, dia bukan hanya dikenali sebab ilmunya tetapi juga dia ni dikenali juga kerana akhlaknya yang terpuji, peribadi yang cukup mempersonakan untuk menarik perhatian orang ramai, untuk menjadi ikutan tauladan kepada orang ramai. Dia menjadi terkenal kerana itu, ilmunya dan akhlaknya yang cukup mulia. Jadi kita tengok sedikit sebanyak tentang kepribadian mulia Imam Syafi'i. Iaitu yang pertama, sangat warak dan berintegriti. Jadi macam mana dia warak dan berintegriti ni? Sungguh pun berilmu namun beliau tidak sesekali mengeluarkan sesuatu pendapat tanpa sebarang ilmu dan pengetahuan. Menurutnya menjawab tidak tahu adalah lebih baik daripada memberi pandangan yang silap. Jadi jika kita tengok isu pada hari ini, orang-orang awam yang hanya membaca artikel, yang hanya membaca jurnal, tetapi mereka ni suka untuk berbahas dalam bidang agama walaupun mereka kurang ilmu dalamnya. Jadi ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan bila mana mereka berbunyi tentang isu-isu agama di dalam media sosial, TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya, ini membuatkan orang-orang yang kurang yang tidak tahu dan ingin belajar, mereka akan terpengaruh dengan kata-kata orang yang suka berbahas tanpa ilmu ini. Sebagai contoh, isu-isu dalam solat kan. Kita tengok pada masa sekarang ramai orang yang memandai-mandai dalam solat, dalam hukum-hukum solat, dalam rukun-rukun solat mengatakan yang sepatutnya tidak sah, mereka mengatakan sah. Dan bukan itu saja, mereka malah pula menyebarkannya di dalam media sosial seperti TikTok, YouTube dan sebagainya. Jadi ini membuatkan orang-orang lain yang ingin belajar ilmu agama, mereka buka YouTube dan TikTok, mereka akan terpengaruh. Mereka akan lihat video yang dibuat oleh orang itu, maka daripada situ mereka akan terikut-ikut. Menyebabkan apa? Menyebabkan orang-orang awam yang ingin belajar tu terikut sesat dengan apa yang diajarkan oleh orang yang memandai-mandai ni. Tak? Jadi sebab itu dah kita perlu ikut kepribadian mulia Imam Syafi'i ini. Di mana bila mana beliau tidak tahu sesuatu perkara, maka beliau akan jawab tidak tahu. Tak? Yang kedua, sangat menghormati guru. Ya, ini amatlah penting bila mana kita sedang menuntut ilmu dak. Walaupun sudah bergelar ulama yang hebat tetapi beliau mempunyai akhlak dan adab yang terpuji, terutama dalam menghormat dan menghargai guru-guru yang pernah mengajar beliau. Sungguh pun ilmu yang diajar itu sedikit sahaja dak.
Jika kita lihat isu pada masa sekarang, tak kiralah di sekolah, di universiti, di institut pendidikan dan sebagainya, bila mana kita cakap tentang menghormati guru ni, selalu bermain di fikiran saya sebagai pemerhati, ramai di mana sistem pada masa ini, murid yang selalu, bukan sistem tapi murid itu yang selalu datang lewat. Guru datang dahulu, barulah murid datang. Jadi di mana keberkatan ilmu yang boleh dapat oleh murid daripada situ tak? Lepas tu kita duk mengeluh sebagai murid ni, kenapalah aku susah untuk belajar dan apa semua. Kita kena tengok daripada aspek adab dengan guru dahulu. Bila mana kita mahukan keberkatan dalam suatu ilmu itu. Seterusnya kita lihat bijak dan petah dalam berbicara, iaitu digelar sebagai pakar debat. Beliau pernah berdebat dengan Muhammad bin Al-Hasan, Imam Ahmad bin Hanbal. Tujuan utama beliau adalah untuk mencapai kebenaran melalui perdebatan. Untuk mencapai kebenaran tanpa kira sama ada kebenaran itu akan memihak kepadanya atau kepada lawannya. Maknanya kata, tujuan utama beliau berdebat ni, melakukan perdebatan untuk mencari kebenaran dalam sesuatu perkara itu. Dia tidak kisah sama ada dia menang ataupun kalah. Dia tidak kisah sama ada kebenaran memihak kepadanya atau kepada lawannya. Tetapi main point utama yang dimahukan itu adalah kebenaran. Asalkan daripada perdebatan itu, dia boleh mencari kebenaran. Nampak tak? Betapa mulianya sifat akhlak Imam Syafi'i ini. Dan yang terakhir, berdisiplin. Pembahagian masa yang sistematik untuk keseimbangan berbakti kepada keluarga dan beribadat. Masyarakat dan beribadat. Dia menyeimbangkan dengan bahagi masa yang sistematik untuk keseimbangan bakti kepada masyarakat, keluarga dan terutama beribadat. Okey, kemudian kita tengok latar belakang pendidikan. Contoh ini saya selitkan sedikit latar belakang pendidikan, iaitu Imam Asy-Syafi'i dilahirkan dengan keistimewaan, mempunyai ketajaman akal fikiran yang luar biasa sejak dari kecil lagi. Ketika usianya 9 tahun, beliau sudah hafal Quran. Nampak dari sini, sejak 9 tahun ni beliau sudah hafal Quran dan khatam pada usia yang muda. Betapa hebatnya latar belakang pendidikannya. Kemudian ketika umurnya 12 tahun, beliau telah dapat menghafaz kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik dan seterusnya berguru pula dengan Imam Malik ketika berusia 12 tahun. Jadi atas kegigihannya itu, beliau akhirnya muncul sebagai imam besar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan dapat memberi sumbangan yang tidak ternilai kepada seluruh umat Islam. Dan akhir sekali, antara ilmu-ilmu yang dipelajarinya termasuklah seperti ilmu hadis, ilmu fiqh dan Al-Quran. Jadi nak kata, saya ada baca satu laman web ni, iaitu nak cakap hebatnya latar belakang pendidikan Imam Syafi'i ni. Beliau ni membahagikan malamnya kepada 1/3 malam. 1/3 untuk berehat, 1/3 untuk menulis ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, dan 1/3 untuk beribadah. Nampak tak betapa hebatnya untuk mencapai sesuatu ilmu tu, beliau sanggup gadaikan 2/3 lagi malamnya untuk menambahkan ilmu pengetahuannya dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Nampak tak di situ? Bila mana kita nak dapat keberkatan ilmu, kita juga kena jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita tengok yang terakhir, antara sumbangan Imam Asy-Syafi'i, iaitu yang pertama, mazhab Syafi'i. Kita tahulah mazhab Syafi'i ini merupakan pengasas. Imam Syafi'i ini merupakan pengasas salah satu daripada 4 mazhab utama dalam fiqh Islam. Kita tahu ada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, dan salah satunya mazhab Syafi'i. Betapa hebatnya. Ini adalah antara sumbangan Imam Syafi'i, iaitu pengasas kepada salah satu mazhab, itu mazhab Syafi'i dalam fiqh Islam. Mazhab Syafi'i yang memberi tumpuan kepada kaedah penafsiran Al-Quran dan sunnah serta penggunaan kias, yakni analogi, dalam mewujudkan undang-undang menjadi penting dalam memberikan panduan undang-undang kepada umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam di pelbagai tempat di dunia. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini,
dia menekankan dalam prinsip-prinsip hukum Islam, di mana dalam prinsip-prinsip hukum Islam tu antaranya adalah ada rujukan utama iaitu Al-Quran menjadi rujukan utama dalam hukum-hukum Islam. Dan yang kedua as-sunnah, yakni hadis. Hadis menjadi sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Dan yang ketiga ijma'. Ijma' di mana kesepakatan para mujtahid tu sendiri. Para mujtahid dalam suatu kesepakatan pada mujtahid dalam suatu hukum syar'i setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali qiyas, berdasarkan hukum-hukum perkara-perkara sekarang yang tidak ada pada dahulu, menetapkan hukum yang sekarang yang tidak ada pada dahulu. Okey. Kemudian kita tengok sumbangan yang kedua beliau, itu pembentukan sistem pengadilan Islam. Sumbangan Imam Syafi'i juga dilihat dalam pembentukan sistem mahkamah Islam yang berterdaskan prinsip undang-undang Islam. Melalui karyanya, beliau menyediakan paduan mengenai prosedur undang-undang dalam menyelesaikan pelbagai pertikaian dan kes dalam masyarakat Islam. Jadi kita tengok sumbangannya itu pembentukan sistem pengadilan Islam. Jadi contohnya kita ambil salah satu contoh. Boleh disebut adat ataupun uruf. Uruf ni kebiasaan. Jadi bila mana untuk menetapkan sesuatu hukum tu, para hakim tu perlu tengok adat, kebiasaan ataupun uruf kebiasaan di suatu tempat untuk menetapkan hukum. Jadi inilah boleh dikatakan pembentukan sistem pengadilan Islam, di mana untuk mengelakkan sebarang konflik yang berlaku dalam masyarakat, maka dia perlu tengok uruf dahulu, kebiasaan dalam sesuatu tempat itu, supaya tak berlaku konflik atau perbezaan pendapat ataupun lari daripada kebiasaan masyarakat yang sepatutnya tanpa melanggar hukum-hukum Islam. Jadi kita tengok sumbangan yang ketiga itu kitab peninggalannya. Antara dua lah, ni saya ambil dua antara kitab peninggalan Imam Syafi'i. Banyak sumbangan kitab karya Imam Syafi'i ini. Contohnya seperti Ar-Risalah dan Al-Um, menjadi rujukan utama dalam kajian fiqh dan asal usul fiqh. Ar-Risalah ni satu kitab di mana buku ni dihasilkan pada tahun 145 Hijrah, di mana pada zaman itu diperintah oleh Khalimah Astagfirullahalazim, itu pada Khalifah Harun al-Rashid pada 145 Hijrah. Dan pada masa itu bermulalah fasa awal perkembangan usul fiqh, di mana para usul fiqh, para ahli usul fiqh pada masa itu menjadikan karya Imam Syafi'i yakni Ar-Risalah ni rujukan utama mereka dalam menentukan hukum, mengkaji hukum-hukum Islam. Kerana apa? Dalam Ar-Risalah ni dia menggambarkan satu, dia mengkaji, dia mendalami dia mengira apa semua tu berkaitan hukum-hukum usul fiqh. Jadi daripada situ kita dapat lihat betapa mudahnya para pengkaji pada masa kini untuk mengkaji, meneliti hukum-hukum asal usul fiqh, untuk mempelajari secara mendalami hukum-hukum usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah ni. Betapa hebatnya kitab-kitab peninggalannya untuk generasi-generasi akan datang. Ni sumbangan hebat lah antara yang disumbangkan oleh Imam Syafi'i sendiri, itu kitab Ar-Risalah dan Al-Um. Legasi beliau dalam bentuk tulisan-tulisan ini terus mempengaruhi pemikiran Islam dan menjadi sumber inspirasi kepada cendekiawan dan cendekiawan Islam selama berabad-abad. Jadi kesimpulanlah sedikit lah, Imam Syafi'i merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Banyak yang dia sumbang kepada kefahaman dan penerapan undang Islam, fiqh Islam, hukum-hukum Islam. Sekolah-sekolah undangnya yang dikenal juga sekolah Asy-Syafi'i juga banyak pengaruh yang luas dalam dunia Islam, terutamanya dalam bidang usul fiqh dan fiqh amali. Malah beliau Imam Syafi'i ini juga tekankan kepentingan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas sebagai sumber utama hukum.
dalam pemerintahan ni pentinglah untuk menekankan, memang penting sangat untuk menekankan empat perkara ni, prinsip-prinsip hukum Islam, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas dan sebagainya. Tak? Beliau juga menekankan kepentingan memahami kebaikan umum, maslahah mursalah dan mempertimbangkan konteks sosial dalam menentukan undang-undang. Kesimpulan, legasi intelektual dan metodologi Imam Asy-Syafi'i menjadi asas penting dalam pembangunan dan penerapan undang-undang Islam yang terus dikaji dan diterapkan oleh umat Islam hinggalah ke hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat daripada sini, banyaklah, terlampau banyaklah sumbangan yang telah diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada Islam sehinggalah pada masa sekarang. Jadi ya, kita kena hargailah pejuang-pejuang tokoh dahulu. Kita jangan sia-siakan sumbangan yang telah diberikan oleh mereka kepada kita dan gunakan sebaiknya. Jadi ini adalah antara rujukan yang telah saya rujuk untuk menyelesaikan tugasan 2 PB saya, iaitu pembentangan ini. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala dan segala yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Tetapi pada hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Ta'ala. Saya rasa itu sahaja pembentangan saya berkenaan tokoh yang mulia, itu tokoh Imam Asy-Syafi'i. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.